Okey, sekarang kita sambung bab 6 Bab 6 contoh nombor 4. Contoh nombor 4. Soalan yang ni lah. Saya print screen yang ni, saya letak kat tempat pengiraan lah, senang. Saya nak tunjuk sekali lagi pada awak supaya awak mahir kira-kira ni. Okey, kita letak kat sini. Kita kira atas ni je dah. Okey, nampak tak benda ni? Hello. Nampak je, nampak. Okey. Sekarang ni saya assume awak dah dapat reaction Please awak kena pandai cari reaction. Ke mana pun mesti dapat reaction tu. Kalau awak tak dapat reaction, memang awak tak boleh buat soalan ni. Tapi kalau awak perasan, semua bab 1 hingga bab 7, bab 8 kena cari dah. Bab 8 mungkin tak perlu sangat lah. Bab 1 hingga bab 7 memang melibatkan reaction. Awak kena cari dulu reaction, baru awak boleh buat yang lain-lain. Okey, saya andaikan awak dah dapat reaction lah. So bila awak dah dapat reaction, kita nak cari internal force je lah. Dia punya F lah. Kita punya F saya letak sini. Saya ingat kita nak cari F lah. So dalam mencari F ni, berapa nilai reaction yang pertama ni? AY. Awak dah kira tu. Berapa nilai AY? Dah kira ke belum? 90. AY awak akan dapat 90. Besarnya. Okey. AX 60. 60 ke kanan lah kan? Ha. Okey. Dan CY? CY berapa? 10. Berapa? 10. CY awak akan dapat 10. 10 ke atas. Okey. CY 10. So kalau kita nak check betul tak betul kudas kita sekarang ni, kita boleh nampak lah. Sekarang ni kita ada dalam arah Y ke atas, nilai dia adalah 100. Yang mana kita tambah 90 tambah 10, dia akan dapat 100 ke atas. Dan pada masa sama kita ada nilai 100 yang kat titik D ni. Ni D, turun ke bawah. 100 ni turun ke bawah. So sekarang kuda kita ni, yang ni adalah stabil. Stabil lah, pasti X sama pasti Y naik 100 dan turun 100. So kita check belah pasti X pula. Pasti X kita pun stabil. Kita ada 60 ke kanan, ini 60 ke kiri, dan kita ada satu lagi 60 ke kanan. So stabil lah. Betul lah pengiraan kita untuk reaction. Jadi apabila kita dah selesai cari reaction, kita nak cari ni F ni, F besar ni, dia punya internal force. Okey. Untuk mencari internal force, saya dah pesan banyak kali. Perkara pertama awak kena buat adalah yang melibatkan 1 lawan 1 saja. So ini huruf D saya dah tulis kat sini. Okey. 1 lawan 1. Yang mana yang awak jumpa dalam gambar rajah kuda awak ni, yang dia adalah 1 lawan 1. B ke D? B ke D ke D ke B? D ke B. Kita buat D ke B lah. Kalau kita buat B ke D, kita tak boleh kata dia 1 lawan 1, sebab B tu pasti Y turun ke bawah, tak ada nilai. So kita jangan jawab. Kalau kita tak yakin iaitu 1 lawan 1, kita jangan buat. Kita buat yang kita nampak jelas 1 lawan 1. Sekarang ni kita nampak adalah D lah. D ni dia turun sebanyak 100. Jadi awak kena stabilkan D. Bila nak stabilkan D, kena letak berapa nilai ke atas? 100. So awak kena buat 100 ke atas. 100. Okey. Sekarang kita dah stabilkan D. Lepas tu kita nampak pada titik lain semua tak ada 1 lawan 1. Okey, kita nak buat yang mana? A dengan C. Mana dulu kita nak buat? A dengan C, yang mana? Mana-mana boleh kita buat dulu.
Pilih lah awak nak buat yang mana. A tu. Okey, A. Bila kita nak buat A, kita ada dua pilihan, nak buat pasti X ke pasti Y. So awak akan pilih pasti X ke pasti Y sekarang ni? Yang pasti Y dulu lah, sebab pasti Y dia akan ada satu naik ke atas. Sorry, saya guna marker merah supaya awak jelas sekali lagi. Satu naik ke atas, dah dia akan ada satu je yang akan turun. Sorry, bukan turun lah, kita tak tahu lagi turun ke tak. Kita hanya ada tahu, kita yang tahu sekarang ni dia akan ada satu lagi Y ke atas ni, sama ada turun, ni naik ataupun turun. Pada leraya tu pasti Y tu akan ada ada dua lah. Ada dua pilihan, satu ke atas, satu ke bawah. Itu kita panggil satu lawan satu lah. Jangan fikir ni ada dua ni Cik Luki ni. Dua tu pilihan kita, nak turun ke nak naik. Itu kita kena define balik lah. So kita tengok itu dulu. Kenapa kita tak ambil X Mari saya cerita kat awak kenapa kita tak ambil X. Kalau awak buat X dulu, X awak sekarang ni, dengar betul-betul, bagi awak faham betul-betul kenapa tak ambil X dulu. X kita sekarang ni, dia ada satu belah kiri A ni ada satu pasti X dia. Tapi belah kanan dia ni ada ini satu, dan dia ada satu lagi kat sini ni. Kat leraya ni akan ada lagi X ni, sama ada kat sini pun boleh, ataupun mungkin dia boleh ke sana. So dia akan ada satu, dua lah. Ini pun nombor dua jugalah, kita anggap nombor dua lah. Dua ni ada pilihan lah, nak ke kanan boleh, nak ke kiri pun boleh. So sebelah kiri A ada satu X, tapi belah kanan dia akan ada dua X. So dia akan jadi satu nisbah dua. Sebab itu kita tak ambil A dulu, X dulu. So kita nampak dah yang mana memang satu lawan satu, itu kita nak guna. So kita batal balik semula yang mana kita nak penyelesaian dia. Kita nak buat yang mana, kita tengok tadi awak dah jawab lah. Kita kata nak buat pasti Y dulu. Pasti Y sekarang ni naik 90. Bila pasti Y ni naik 90, dia kena turun 90 lah kan, nak seimbang dia. Betul tak kena turun 90? So awak akan turun 9, 10. So awak kena cari belah X ni. Nak cari X tu apa? Segitiga kita je lah, segitiga. Sini apa? 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. So kalau kita nak cari X ni berapa? S yang kita nak cari kat sini, X, dia mesti per dengan X juga kat sini. Ni X juga kan. Dia akan per dengan 3 sama dengan, kalau kita letak benda ni dulu kat atas, so belah sini pun mesti dia dulu lah, 90 per dengan 4. So awak akan dapat X dia sama dengan berapa? 67.5. 67.5. So kita akan tulis kat sini 67.5. Besarnya markah mana ni, saya tak tahu nak ejah macam mana. Okey, tak apa. Sekarang benda ni kita dah buat sebelah kat bawah, kita kena copy dia. Copy dan letak kat atas. So kita letak sini lah. Jauhnya. So kita letak kat sini. Nilai yang sama 90 dekat sini. Nampak tulisan ni jadi besar sikit, saya tak tahu nak ejah. 67.5. Okey. So awak kena carilah tengah-tengah ni. Guna kuasa 2, punca balik. Dapat yang tu. Sekarang saya nak tengok. Saya cuba cari. Nak kecilkan main ni. Cik, yang tengah-tengah tu memang compression Yang ni
100 ni ke? Bukan yang tu. Kompres lah. Dia ikut bentuk ni. Ni kalau ni ke bawah, dia akan duduk kat sini sebenarnya kan. Umpama kita magnitude dia kan. Okey. Dia tak akan jadi, dia macam ni. Dia segitiga kita ni. Dia ni. So yang tengah ni, awak rasa dia akan jadi macam ni ke? Atau macam ni? Mana logik? Yang ni nombor 1 ke nombor 2? Satu. Dia akan bentuk macam ni lah. Dia ada dua bentuk je. Satu dengan 2 ni pilihan kita. Dan 3 dengan 4 macam ni. Ini kalau kita buat ke dalam lah. Dua-dua ke dalam. Ni 1, nombor 3, ini nombor 4. Okey, nombor 3 ni kita lukis dia ke atas. Nombor 4 ni kita lukis ke bawah. So awak akan pilih 3 dengan 4 ni yang mana yang betulnya? Magnitude 3 dengan 4. Yang mana betul? 3. So kalau awak pilih kat sini, dia akan jadi yang betul adalah yang nombor 3 ni lah. Tak nampak Awak nampak tak sebenarnya kat skrin awak? Nampak je, Cik. Nampak? Ini. Yang ni lah. So ingat 3. Yang ni yang betulnya adalah 1. So yang ni saya tak tulis ni lah ni. Awak cari ni lagi lah. 67.5 kuasa 2 tambah 90 kuasa 2 akan dapat kat tengah ni. Okey, sekarang ni saya nak tanya awak A ke D? A ke D Pasti X sahaja. A ke D? Apabila awak buat A ke D, pasti X sahaja. A tu stabil ke tak sekarang ni? Itu yang awak kena tahu dulu. A awak tu stabil ke tak? Tak. Tak. Kenapa tak? Sebab 67.5. Sebab sebelah kiri, awak kena imagine, sebelah kiri A ada 60. Sebelah kanan A ada 67.5. Mana kalau main tarik tali tu, perlawanan tarik tali sekarang ni benda belah kanan lah. Betul? Sebab yang kanan tu ada 67.5. Dia lebih 7.5 orang kat situ. Jadi kalau nak suruh jadi balance pertandingan ni, nak suruh adil pertandingan tu, kita kena letak berapa nilai pada A tu? 7.5. 7.5 lagi. Dan 7.5 ni nak bergerak ke kiri ke kanan? Ke kiri. Ke kiri. Kanan. Kedal tu apa? Tension. Sebab tu saya tak tanya tension compression. Saya tak tahu awak ni. Saya tanya soalan mudah je. 7.5 ni nak gerak ke kiri ke kanan supaya A tu tak akan berganjak dari tempat asal dia. Kanan lah, kanan. Kanan. Saya bagi soalan yang mudah pada awak supaya awak mudah faham. So dia akan ke kanan lah. 7.5. Awak kena faham betul-betul ni benda ni. Sebab benda ni akan masuk final. Saya tak kata bab ni. Saya kata pengiraan guna unit load ni akan masuk final. Penggunaan menggunakan joint method dalam bab 5 tak masuk final. Sebab tu kita bagi dalam assignment je yang tu. Jadi benda ni kalau awak tak faham, awak tak boleh buat final nanti. Okey. Sekarang kita settle A ke D. Jadi saya nak tanya awak, D ke C? D nak pergi C. D sekarang ni stabil ke tak stabil? D tu kekal tempat asal dia ke dah bergerak dah? Bergerak 7.5. Okey, bergerak 7.5 ke kiri. Jadi nak stabilkan D, nak suruh dia balik semula ke rumah dia, awak kena bagi satu load pada D tu. Load tu mestilah nilai dia adalah 7.5 juga, baru dia balik kat tempat asal. Jadi 7.5 tu kita tahu dah nilai dia mesti 7.5. Cuma arah dia ke kiri ke kanan 7.5 tu.
Ha. Apa dia? Kanan lah. Jangan main tak yakin dot-dot gitu. Yakin lah jawapan dia. Berapa? Ke Kanan. kanan. Ke kanan. Mesti ada satu loop ke kanan. Nilai dia adalah 7.5. Okey, settle kat situ. Okey. Sekarang ni C ke B. Kita nak buat C ke B. C ke B. Oh gitu je, zoom je. C ke B. Kita tahu ada C ni dah bergerak naik ni. Naik berapa? Berapa nilai C naik? 10. 10. Jadi C ni dah tak stabil. Dia tak dengar kata lah. Dia gerak juga 10 langkah ke depan. Jadi awak sebagai bos dia, awak mesti nak suruh C balik ke tempat asal. Macam mana? Apa awak kena buat? 10 ke bawah. Ya, so awak kena letak satu loop. Awak paksa C turun sebanyak 10 langkah ke bawah semula. Dia akan jadi macam ni lah. So kalau 10 kat sini, awak kena cari nilai X kat sini berapa. Berapa nilai X ni? Boleh buat segitiga ke tak payah buat segitiga? Tak payah. Berapa nilai dia kalau tak payah? Confident awak tu. 7.5. 7.5. So awak faham. C tu pada kat sini kita akan dapat nilai dia adalah 7.5. Kenapa kita kata tak payah buat segitiga? Sebab kita nampak ni sekitar ni. Sekitar dia ni C ni dah bergerak ke kiri sebanyak 7.5. So kita kena bagi balik ke kanan sebanyak 7.5. Dapatlah balance. Dapatlah seimbang dia tu. So awak macam biasalah, awak copy dua ni, awak letak kat sini pula. Saya banyak contoh ni, tahulah awak faham tak. Biar awak buat dah. Kalau awak buat dah, awak akan faham lah. So ini 7.5. Dan ini 10. Cari tengah-tengah ni. Okay, settle yang pertama. Ni laju ni sebab saya nak cover dua-dua contoh ni. Okay, saya harap awak buat lah. Lepas tu kita pergi kepada pengiraan mu. Okay, mu kita lukis kat sini. Kita punya bentuk satu ke atas ke kat bawah B tu. A B C. Unit loop satu tu ke atas ke bawah? Ke atas. Ke atas. Sini reaction apa? Awak dah kira belum reaction? Reaction untuk mu mana? Satu ke atas ke satu ke bawah, saya bagi tahu itu. Ini contoh kira satu ke bawah ni. Awak kira satu ke atas ke satu ke bawah? Bawah, silap. Bawah. Bawah. Okey, satu ke bawah Cik, macam mana nak tahu Mio tu ke atas ke bawah? Ke ada soalan? Dia tak ada. Dia hanya nyatakan secara horizontal ataupun vertical je. Oh, kalau vertical tu orang bawah lah. Vertical tu menegak. Dia tak kisah menegak ke atas ke bawah. Tak ada masalah. Dia kalau kita contohnya sekarang ni kita declare dia ke atas kan. Awak akan buat pengiraan ni sampai habis. Settle lah, dapat displacement. Awak akan dapat displacement sama dengan negatif 0.5 mm katakanlah. Ini dapat jawapan akhir sekali kan. Okey. Kita declare kat atas kan ni. Jadi conclusion ni yang kita kena buat, displacement at B. Dia cari kat B kan. Displacement at B
Displacement vertikal. Ada perkataan vertikal lah sebab dia secara vertikal. Displacement vertikal, ni V ni vertikal lah, saya ajar ringkas nak tengok tinggi bulat-bulat dalam finder pun ajar ringkas juga. Vertikal at B. Okay. Ya, saya kecilkan sikit. Saya nak tarik ke kiri. Okay. Abang tulis vertikal displacement vertikal at B equal sama dengan, okay, yang kita kena tulis kat sini perbezaan dia, kita akan tulis jawapan dia adalah 0.5. Jawapan dia 0.5 mm. Kita salin je lah nilai ni. Dengar betul-betul. Apabila kita declare satu-satu arah, kita declare ke atas, jawapan kita dapat negatif. Jadi dalam kat sini conclusion kita ni, kita kena ubah tanda dia. Sekarang ni tanda dia kita declare tadi ke atas. Jadi kalau kita kena ubah, dia akan jadi ke mana? Ke atas ke bawah? Ke bawah. So awak akan tulis kat sini ke bawah. Ini je. Itu je lah cara jawapan akhir sekali. Sama juga kalau sebenarnya sekarang ni awak declare dia ke bawah, tapi jawapan last sekali awak dapat negatif. So awak akan dapat 0.5 mm ke atas lah pula. Itu je. Dia tak kisah awak nak letak ke kiri, masa mula-mula kira tu ke bawah ke atas pun tak ada masalah. Sebab tu sebab tu dalam final nanti jawapan last tu yang menentukan. Sebab tu dalam final nanti, kalau awak buat ke bawah tapi kawan awak sebelah tu buat ke atas, awak dah lah nak tengok dia. Betul tak ni? Aku salah ke dia yang salah? Awak jangan panik. Awak buat je kerja awak. Kalau awak memang meniru tanpa tak nak fikir apa-apa, tak ada masalah. Macamlah awak tiru yang test 1 tu. Salah tu tempat yang sama je. Saya pasang je. Saya malas nak kira je sebenarnya. Salah tempat yang sama, apa yang salah pun benda yang sama. So memang boleh agak sangat lah. Makan pun sama lah. Awak akan sebab awak tiru. Tak kisah. Benda dah berlalu. Kira kalau ikut apa? Benda terbaik dia turun ke atas, tapi yang last tu memang kena tukar juga. Ya, mesti tukar. Kalau awak tanda ke mana, ke atas ke bawah ke, dapat jawapan negatif, mesti kena tukar. Okey. Sama juga ke kiri ke kanan. Kalau disebut horizontal, ke kiri ke kanan, apa yang awak tanda dapat negatif, kena tukar balik. Faham? Kalau dapat positif, Kekal lah. kekal je lah. Kekal je. Kalau positif betul tu. Maknanya apa yang kita declare tu betul lah. Okey, sini kita sambung tak setengah jam lah. Reaction saya bagi nilai reaction yang saya dah kira ni. Nanti awak check balik kalau awak rajin, check balik. Kalau awak tak rajin, terpulang pada awak dah. Sekarang kita akan dapat 0.5 kat sini. 0.5. Dan kat sini pun kita akan dapat 0.5 juga. Okey, kalau tengok 0.5, 0.5. Bila kita tambah AY dengan CY, kita akan dapat nilai dia 1. So, ke bawah ni pun dah 1. Sekarang ni balance lah keguda kita ni. Betul lah kita kira reaction tu maksudnya. Sebab ke reaction pada support sekarang ni, pada support pula. Dia nak balas pada kuda kita yang ni, dalam paksi Y seimbang. 1 ke bawah, yang ni 1 ke bawah. Lawan dia 1 ke atas. Dari mana 1 tu? Ni 0.5 tambah dengan 0.5. Awak akan dapat 1. So seimbang sekarang ni. Okey, patutnya pada A ada 2 nilai lah. AX satu lagi. Kat sini. AX. AY. AX lah, pasti X. Tapi AX sekarang ni kita dapat kosong. Sebab apa dapat kosong? Sebab tak ada load dalam arah X kat kuda kita ni. Dalam pasti X tak ada load. So kita boleh abaikan dia ataupun kita tak tulis terus. Biar je. Kalau awak
nak rasa tak mahir lagi, awak nak tulis, boleh je tulis. Tulis je nilai dia kosong. Okey. So sekarang ni kita ada bentuk kuda kita macam ni. Kita nak selesaikan ni apa? Mu dia kan. Ingat sekarang ni kita nak mencari mu. Susah pula saya buat kotak ni. Okey, apa yang kita nak cari? Tunggu sikit. Kita nak cari adalah mu. Okey. So, yang mana kita nampak dulu? Satu lawan satu. Ataupun yang awak nampak memang ini kosong ni nilai ni. Ha. Mana? Ada dah apa tu? Yang satu tu nilai tu memang kosong dah. Nampak tak? Kat mana nilai dia kosong? D ni, D ke B ni, berapa nilai dia? Awak tak mahir lagi ni kalau setara ni. Awak tak boleh jawab dengan cepat ni. Tak mahir ni awak ni. Hai, berat awak. Dalam final ni, bukan final. Test 2 awak ni, bab 3, bab ni lah, bab 6 dengan 7 ni. Tak boleh jawab awak ni. D ke B berapa nilai dia? Kosong. D ke B kosong lah. Sebab apa? Kosong sebab pada D ni tak ada apa-apa load. D ni tak bergerak. Tak turun pun tak. Naik pun tak. D ni. Bila dia stabil macam tu, itu kita letak nilai dia kosong. Okay, settle yang pertama. Oh, kalau macam tu, A ke D kosong cik. Awak akan terfikir macam tu. A ke D kosong awak rasa. Okey, awak pun letaklah kosong. Betul aku buat ni. Salah. Awak buat ni salah. Kalau awak letak sini kosong akan jadi salah. Kenapa salah? Sebab sekarang ni dalam arah add untuk pada A tu ada dua tempat. Sini ada nilai. Dia boleh jadi sini akan ada nilai. Dan kat sini pun akan ada nilai. Ada dua tempat. So kita tak boleh buat arah add dulu. Kita kena buat apa dulu pada A tu. Kita kena buat apa? Pasti X kan pasti Y kita kena buat. Y. So awak kena buat Y dulu. Awak kena turunkan Y sebanyak berapa Faris? 0.5. Awak kena turunkan sebanyak 0.5. Bila awak dah turun 0.5, automatik kat sini akan ada. Berapa nilai ni? Nilai X ni. Kena cari guna segitiga lah. Segitiga kita 3, 4. 3, 4. Berapa? 3, 4. Sini berapa? 3, 4. Ni berapa ni? 5. 3, 4, 5. So dapatkan X. Berapa nilai X tu? Berapa nilai X? Jawapan. Tekan kalkulator awak. 0.375. 0.375. Okey, awak akan dapat kat sini 0.375. So awak copy dua benda ni letak kat atas. Saya dengar suara mana ni? Suara Faris, suara Kimi, Farul Arif. Tu je. Orang lain mana ada dalam kelas sebenarnya ni? Orang lain ada ke tak ada ni? Ada, cik. Awak tengok tak saya ngajar ni? Ke awak buka handset lepas tu awak buat kerja lah ni? Tengok tak? Tengok, cik. So sini awak akan ada 0.375. Okey, so apa yang kita nak cari adalah kat tengah ni. Nanti kira sendirilah kat sini. Okey, sekarang kita buat pada titik
C. Sorry. Tak payah buat C lagi. Buat A. A ke D? A ke D berapa sekarang ni? A ke D? Berapa? Hmm. 0.375. Ke kiri ke kanan? Kanan. Ke kanan. Sebanyak 0.375. 0.375. Tengok. Instead awak nak tulis kosong tadi kat sini. Asalnya nak tulis kosong tadi. Jawapan yang sebenar adalah 0.375. Kalau awak buat cepat ni letak kosong, salah awak. Lepas saya kata jangan buat cepat. Kita nak buat cepat, tapi kita kena tahu kat mana dulu kita boleh buat. Jangan main shock sendiri. Okay, settle. A ke D. Sekarang D ke C. Berapa nilai D ke C? Tengok pun boleh tahulah. D ke C tu berapa? 0.375. Ke kiri ke kanan? Ke kanan. Ke kanan. Ke kanan 0.375. 0.375. Okay. So kita dah tahu 0.375 kat sini. Ke kanan. So C ni kita ada dua-dua nilai ni. Kita dah boleh buat dua-dua ni. Sama ada kita nak buat paksi Y dulu pun boleh, paksi X dulu pun boleh. Kenapa saya kata macam tu? Tengok kita dah tahu C ni dah bergerak naik dah 0.5. So dia mesti turun. Dia kena turun berapa? Kecil sangat. 0.5. 0.5. Bila C turun 0.5, segitiga kita sama sahih kiri kanan ni. So sini akan jadi berapa? 0.375. Ya, kita akan dapat sini 0.375. So awak akan dapat kat dalam ni, yang kat sini. Ini kita copy balik. Ini 0.5. Ini 0.375. Okey. Okey, last kali kita nak buat. Cik, Ya. ada tu nak tanya. 0.5 tu ambil kat mana je? 05 yang mana? Yang bawah tu. Dua tu. Ni. Kat Indonesia ha. Ni. Reaction Ya, reaction awak. Okey. Sebab tu saya kata awak kena pandai kira reaction. Kalau awak tak boleh kira reaction, tak boleh jawab awak. Final tak boleh jawab, test pun tak boleh jawab. Lingkup awak subjek ni. Test 1 pun awak dah lingkup. Test 2 pun awak tak boleh jawab, lingkup lagi. Final pun awak tak boleh jawab. Sebab pengiraan yang tengah belajar ni wajib masuk final. Bukan saya kata tak pasti, memang akan masuk final. Tak kisahlah dalam bab 7 ke dengan bab 6 ke, dia benda yang sama je bab 6 dengan bab 7 tu. Dia lari sikit lah, tapi kaedah pengiraan hampir sama 100%. Saya tengoklah nasib awak. Saya tak nampak awak akan dapat A subjek saya sekarang ni. Kecuali saya rasa mungkin setakat ni Faris saya rasa yang dapat A. Itu pun tak pasti dia akan dapat skor tak test 2 dengan assignment 2 dan quiz 2 lah. Sebab saya nampak, saya bukan nak puji pelajar mana-mana, saya nampak kesungguhan dia tu. Kalau yang kita tengah bincang ni, sebenarnya dia dah buat dah. Dia dah buat hampir, mungkin siap dah. Kenapa saya tahu? Sebab dia tanya saya, cik ni dapat jawapan ni betul tak betul? Orang lain mungkin buat dan tak nak tanya, tak tahulah. Ni positive thinking saya, mungkin buat jugalah. Saya tak nak set negatif sangat mindset saya ni. Tapi tak tahulah. Kalau awak buat betul, alhamdulillah. Kalau awak tak buat, yang nak menanggungnya nanti bukan saya, awak. Jadi saya cakap, saya tak kisahlah kalau
reputasi saya akan jatuh kerana awak fail terlalu ramah, tak ada masalah, biar je lah. Saya jawab lah nanti kalau orang tanya. Mungkin kalau awak nak salahkan pembelajaran secara online yang awak tak faham, saya rasa saya dah bagi yang terbaik mungkin lah. Saya siap rekod lagi apa yang kita belajar. Saya dah bagi video pada awak. Tu pula pada awak lah nak ulang tayang ke tak nak. Dan kalau awak rasa payah faham belajar online, SEM ni ada 5 kelas. Subjek semester 4 ni ada 5 kelas. Orang lain pun ada masalah yang sama dengan awak. Bukannya awak seorang je kena belajar online. Orang lain pun ada masalah yang sama, belajar secara online. Tapi tak tahulah, dia orang pun ada masalah tak faham juga. Setakat ni saya tak dengar lah lecturer lain mengadu belajar dia tak faham, tak boleh nak buat. Tadi Cik Izham dia kata okey je belajar dia. Tapi kalau saya tanya saya, belajar saya ni tak okey. Tengoklah nasib awak nanti. Kita tak boleh tahu nasib kita selagi kita tak jumpa soalan yang sebenar, ataupun kita berada dalam keadaan yang tertekan. Bila awak final nanti, okey, mungkin awak rasa ni nak beletih sikit kan. Mungkin awak rasa, alah cik, final 2 jam. Ya, kita akan bagi awak 2 jam untuk 2 soalan. Macam dulu-dulu lah penilaian alternatif ni. Alah boleh tirunya cik. Ya, awak boleh tiru. Tapi once saya jumpa satu skema daripada 2 pelajar yang sama, tak kisahlah awak rasa sekarang ni kami tiru mesti kami pandai-pandai je. Ya, awak rasa sekarang awak rasa pandai-pandai awak akan boleh meniru. Tapi dalam final nanti awak akan pressure. Awak tak sedar lah awak tiru. Awak hanya fikir aku nak siap je. Awak akan buat mistake. Bila awak buat mistake, saya jumpa je paper yang sama, dua-dua tu akan fail subjek saya ni. Berhati-hatilah. Takkanlah 100% tu awak tiru bulat-bulat, tak ada satu pun mistake. Mesti saya sebagai lecturer, mana-mana lecturer pun boleh cam. Pelajar ni dia ni. Dan kita akan compare 2 kertas tu, kita tengok betul-betul. Memang sebiji 100%. Masa tu awak tak fikir lah, awak fikir nak siap je. Kalau tak hantar, kosong tu. Awak tu cuba nasib hantar sekali, kantoi. Nasib awak lah. Sebenarnya awak buat tak latihan ni sebenarnya? Awak buat ke tak buat langsung? Buat cik. Buat siap ke tak siap? Tak siap ya, sebab yang belakang tu. Yang table tu? Ada tak faham sikit. Okey, settle. Yang ni dah settle ni. Okey, yang kita tadi settle dah. Kita dah ambil semua. Kita dah kira semua dah. Kita nak tengok table Okey, table dia bagi dah dalam soalan ni. Dia bagi apa? A dengan E kan? Ni dia bagi pada awak ni. A dengan E ni. A awak 400mm square dengan E 200 km square. A ni maksudnya sama lah untuk semua. Kita cerita pun kita faham lah. Bila dia sebut satu je A, dia adalah sama untuk semua lah. Okey, table. Apa yang kita nak cari sekarang? F mu L bahagi AE. Yang pertama ni samalah. Awak just masukkan linear ni, member, length, A. Macam saya cerita dalam contoh sebelum ni. Kalau A ni awak tak nak masukkan, tak ada masalah. Biar aja dulu. Awak perlu cari table ni, dia bergantung pada awak. Awak nak memudahkan diri awak tu macam mana? Sama ada aku rasa mungkin tak perlu darab dengan, tak perlu tukar kepada milimeter lah. Tu kekal dalam meter. Lagi senang. Kalau awak rasa macam tu, awak hanya perlu tulis kat sini adalah 5 4 3 5 3 3. Ini kalau awak rasa baik kekal dalam meter je. Lepas tu A ni kita buat kat belakang. Macam contoh sebelum ni kita buat kat belakang. Mungkin ada antara awak tak faham macam mana buat kat belakang ni cik. Ni saya tunjuk sekali lagi. Okey. Let's say lah kat sini awak ada nilai. Mungkin awak tak nampak. F ni formula kita. F mu L bahagi
A, E. Ini formula kita yang asas Okey. Apa sebenarnya masuk bawa kat belakang, bawa kat luar ni? Okey. Let's say dah kat sini, saya tukar bentuk dia. F mu L bahagi A E. Ini sama lagi tak? Yang atas ni dengan yang bawah sama ke tak sama sekarang ni? Sama. Sama je kan? Cuma ini dalam bentuk bahagi per. Yang ini bentuk bahagi lazim kita. Okey, sekarang ni saya nak tukar lagi. Saya akan buat F mu L darab. Saya nak tukar kepada darab. So kat belakang saya nak buat macam mana? AE ni. Tak nampak? Tak nampak. Tak nampak cik? Bukan tak nampak skrin, tak nampak macam mana nak selesaikan dia. Okey, kita bagi dalam bentuk nombor. Tengok sini. Katakanlah awak ada nilai sebenar F mu L ni kita letak 8 lah. Save mudah je. AE ni adalah 2. Berapa jawapan dia? 4. 4. Okey, jawapan awak adalah 4. Kita letak kat atas ni, jawapan adalah 4. Okey. Konsep pertama, kita tukar kepada bentuk macam ni. Yang ni. So kita akan buat sama dengan 8 bahagi 2. Jawapan dia berapa? Yang ni? 4. 4. Sini pun jawapan dia adalah 4. 4. Okey. 4. Okey, kita nak tukar kalau bentuk yang ni pula. Yang darab ni. So kita akan buat sama dengan 8 darab apa Faris? Bahagi nak tukar darab jadi macam mana? 1 per 2. Dapat berapa? 8 darab 1 per 2. 4. Berapa? 4. 4. Dapat 4 kan? Aha. Sama tak jawapan 3 ni? Sama tak sama? Sama. Sama. Ingat lain kali, bila bahagi nak tukar darab, dia akan jadi 1 per. Itu formula dia, 1 per. Ni kalau kita darab balik ni, 8 darab 1 jadi 8. Bahagi, ni 2. Ni patah balik yang asal ni, sama yang asal ni. Faham tak faham ni? Faham. Jadi kalau kat sini, kita akan buat 1 per A dengan E. So kita ada pilihan sama ada kita nak buat dalam formula tu ataupun ini satu cara. Kita nak letak AE kat luar. Kita nak bagi terus pun boleh. Yang ni ataupun kita rasa kekal lah A ni, buat keluar E je. Boleh juga, tak ada masalah. Okey, katakan awak nak kata nak keluarkan F mu L bahagi dengan A. A je awak ada kat sini. E tu tak nak guna lagi. Darab 1 per E. Ni sama ni. Ni benda yang sama. Yang awak belajar dalam contoh 1, awak buat macam ni. F mu L bahagi A. Ini dah jawapan akhir lah. Okey, saya tunjuk cara ringkasnya sebenar. Okey, F mu L bahagi dengan A. Sepatutnya dia bahagi dengan A dengan E. E ni hilang kat sini. Bila E ni hilang, E ni sebenarnya dekat sini. Bahagi dengan E. E ni kita buat keluar. So nak mudahkan kerja kita, F mu L bagi A darab 1 per E. Ini yang awak buat dalam contoh 1 dan 2. Tapi bila contoh 3 kita letak benda ni A dengan E ni kat luar. Kita akan buat bentuk macam ni supaya mudahkan kerja kita.
Okey, jadi berbalik kepada yang kita ini. Kalau awak darat lalu A pun tak ada masalah, awak akan dapat benda ni. Awak akan dapat macam ni, tak ada masalah. Kalau awak tak nak darab dengan A, sorry, awak tak bahagi dengan A ni tak perlu tukar dalam milimeter lah, kekal dalam meter. Tapi kalau awak tukar milimeter, sebab A ni milimeter, awak kena samakan unit dia. So 5 ni akan kena darab dengan 1000. Kenapa nak darab 1000? Sebab dia kena samakan unit dengan A ni. A ni berkuasa lagi lah, kita kena follow A. Saya tak nak cerita banyak-banyak, kena nyimpan awak. So kat mana yang awak tak boleh buat kat sini? Apa yang awak tak boleh buatnya? Tadi saya sakut kat apa tu? Mu. Mu kan? Tadi lah. Tadi tak dapat jawapan mu. Betul ni okey. Okey, settle. Cukup yang ni, settle untuk contoh nombor 4. Jawapan dia salin jawapan dulu. Awak akan dapat sepatutnya 5.09 mm dan ke atas Kenapa ke atas? Kita declare ke bawah ke atas deh? Bawah kan? Bawah. Jawapan dia negatif ke positif sini ni? Positif. Positif Hmm. Positif salah ni. Positif sepatutnya ke bawah Faris. Faris, awak buat siap tak? Faris, Ya, Encik. awak buat siap tak tadi? Table ni. Siap apa dapat lain. Salah buat dia. Salah, patut tak buat mula. Sekejap, ni negatif dapat positif. Negatif bagi negatif. Negatif dapat positif. Negatif positif. Dah nanti awak check balik lah. Kalau antara awak betul sama semua tu, betul tu. Okey, settle yang ni.